السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tersambung hadis yang keempat, muka surat 41. عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب الرزق وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Baik. An Abdillah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita ada banyak Abdullah. Kita ada Abdullah ibn Umar, kita ada Abdullah ibn Amr ibn Al-As, kita ada Abdullah ibn Zubair, kita ada Abdullah ibn Abbas, dan kita ada Abdullah ibn Mas'ud. Jadi bila sebut Abdullah ni, dia ada Abadillah, beberapa Abdullah. Mungkin dia merujuk kepada Abdullah bin Umar, dia juga boleh merujuk kepada Abdullah bin Abbas, dia juga boleh membawa maksud Abdullah ibn Amr Al-As, Abdullah ibn Zubair pun boleh juga. Tapi di sini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyah dia Abu Abdirrahman, gelaran dia Abu Abdirrahman. Kata dia, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia adalah orang yang benar dan dibenarkan. Bahawa dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu ini, yang pertama, yujma'u khalquhu fi batni ummih, dihimpunkan di dalam perut ibunya selama 40 hari, nutfatan, di dalam keadaan setitis air mani. Kemudian thumma yakunu 'alaqah, 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian 40 hari dalam bentuk 'alaqah, seketul dalam bentuk darah, thumma yakunu dhalik
mudghah, kemudian dia menjadi daging, kemudian pada 40 berikutnya dia diutuskan kepadanya malaikat untuk meniupkan masuk ke dalamnya roh. 40 kemudian masuk roh. Yakni kalau kita tengok 120 hari daripada air mani ditukar jadi darah, lepas tu dia jadi seketul daging. Di kalangan para ulama, permulaan hadis ini menggambarkan tentang bukti kenabian, mukjizat. Kerana tak mungkin Nabi SAW boleh menceritakan kejadian manusia, kerana benda ni benda yang ghaib. Mutaakhir ini ataupun pada masa ini manusia boleh mengetahui kejadian atau proses penciptaan manusia tu kerana wujudnya teknologi yang terkini, canggih. Jadi orang boleh tahu daripada air mani berlakunya persenyawaan telur-telur yang disenyawakan di dalam ovum, kemudian bertukar menjadi proses-proses itulah zigot, fetus dan sebagainya tu. Moden ni orang tak petikailah, ada kejadian-kejadian tu semua ada bukti sains. Orang boleh scan, boleh tengok dan sebagainya. Tapi bagaimana satu orang manusia yang ummi, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan, dia menghantar seorang rasul al-ummi, yang mana rasul itu ummi, dia tak boleh membaca, dia tak boleh menulis, dia tidak pergi ke sekolah, tak mendapat pendidikan yang sempurna, dan ini berkaitan dengan sains perubatan, penciptaan manusia, tetapi dia boleh menceritakan dengan detail dan tepat. Ini satu benda yang pelik. Sebab itu bukti nubuah, kenabian itu, mukjizat bahawa Nabi itu benar-benar seorang rasul dibuktikan dengan hadis-hadis yang seumpama ini. Tuan-tuan, macam inilah kita bagi contoh mudah ya. Kita pergi masuk satu kampung orang asli, kan? Satu kampung orang asli ni satu perumpamaan, perbandingan. Kita masuk satu kampung orang asli, kemudian kita jumpa dengan beberapa orang penduduk yang mana mereka ni tak pernah keluar daripada perkampungan tersebut. Kita nak pergi buat dakwah ke, nak pergi buat program kebajikan ke, kita sampai perkampungan orang asli tu, yang kita tahu mereka ni tak pernah mendapat maklumat dan pendidikan luar daripada kawasan perkampungan tu. Mungkin sebahagiannya tak pernah tengok kereta ke apa ke, duduk ulu dalam tu. Tiba-tiba bila kita masuk dalam kampung tu, jumpa dengan orang dia, kita pun mungkin bawa keluar laptop ke, bawa keluar telefon ke. Dan salah seorang daripada penduduk kampung tu, dia boleh cerita kat kita. Oh, dia kata yang ni model ni dia bagus ni, dia punya RAM dia, gig dia, kan, dia punya kompresor dia punya apa ni, inilah kelebihan-kelebihan yang ada, equipment dalam tu semua. Kita pun mesti pelik. Siapa main habaq kat dia ni? Kan? Sama ada dia baca buku atau orang main habaq dekat dia, atau dia pernah pergi belajar di luar. Pasal kalau mengikut persekitaran tu, mengikut keadaan tu, pengetahuan orang di situ, tak mungkin satu orang yang tak ada akses, tak ada hubungan luar, dia boleh tahu tentang teknologi moden. Boleh tahu tentang telefon yang terkini, boleh cerita pula telefon tu, boleh sebut pula tentang alat-alat dalam tu, boleh bagi tahu pula kita benda-benda yang mungkin kita sendiri tak tahu. Kita mungkin terfikir kata, dia ni mesti pergi baca buku tentang mana-mana, atau dia ni mungkin pernah pergi keluar, belajar di luar, balik mai duk berlakon kata tak erti apa. Mesti something dia dapat, source kepada maklumat yang ada pada dia tu mai mana. Ini yang berlaku kepada Nabi SAW. Macam mana Nabi yang tidak boleh menulis, tidak boleh membaca, ummi, yang tidak pernah keluar daripada Mekah
melainkan dalam satu dua perjalanan, dan tidak pernah belajar dengan mana-mana orang, boleh menceritakan tentang kejadian manusia daripada air mani, kemudian disenyawakan, bertukar menjadi darah, daripada darah bertukar menjadi daging, yang mana semua ini tak mungkin terjangkau oleh akal manusia, ilmu manusia pada zaman itu. Dengan kecanggihan teknologi yang ada pada masa itu, tak mungkin boleh mengetahui tentang maklumat ini. Tapi Nabi boleh menceritakannya dengan tepat. Sebab itu kita kata Nabi bercakap, datang ilmu itu, maklumat itu daripada pencipta manusia. Wahyu. Dia nak pergi belajar dengan siapa ilmu ni? Siapa yang tahu tentang maklumat ni pada zaman tu? Siapa yang boleh cerita detail macam ni? Kalau bukan datang daripada sumber yang lebih tinggi daripada apa yang ada. Ini sebab itu Abdullah bin Mas'ud kata, wa huwa sadiq al-masduq. Dia orang yang berkata benar, dia orang yang benar, dan dia orang yang dibenarkan. Baik. Kemudian Nabi SAW cerita pada kita, datangnya malaikat dan ditiupkan roh pada peringkat yang berikutnya. Okey, maksudnya pada peringkat awal roh belum ditiup lagi. Di sini berlaku perbincangan fiqh di kalangan para fuqaha, di kalangan ulama-ulama fiqh. Mereka bincang tentang isu pengguguran bayi. Pengguguran bayi. Di kalangan ulama, mereka menyebut bahawa boleh digugurkan bayi kurang daripada 4 bulan. Kurang daripada 120 hari. Pasal 40. Yang tiup roh tu pada usia kandungan 120 hari. Maksudnya kalau 120 hari ke bawah, dia belum ada roh. Dia belum ada roh. Ni perbincangan fiqh, kita sentuh sikitlah. Kalau nak gugurkan kandungan di atas alasan-alasan yang syar'i, yang munasabah, sama ada dari sudut kesihatan ke, dari sudut perbincangan tentang seorang yang dirogol dan sebagainya, ada perbincangan tu pun tak sepakat, khilaf, boleh gugur kalau usia kandungan 120 hari ke bawah. Tapi apabila sudah ditiupkan ruh masuk, tak boleh. Tak boleh. Kalau dia buat juga, dia jatuh di dalam hukum membunuh. Pasal dah ada roh. Perbincangan pasal apa? Mari mana 120 hari tu? Mari mana yang kata 4 bulan boleh, bawah 4 bulan boleh, 4 bulan lebih tak boleh tu? Hadis ni. Ni dia punya argument dia. Pasal sebelum tu tak ada roh, lepas tu baru tiup roh. Tu satu. Isu berdasarkan hadis ni. Tuan-tuan kena ingat hadis ni. Satu. Yang kedua, isu kematian anak di dalam kandungan pun ada kaitan dengan hadis ni. Mana-mana kandungan yang mati bawah 4 bulan, maksudnya belum ditiupkan roh, gugur. Yang ni bukan digugurkan, dia gugur. Atau janin tu mati dalam perut. Berarti tuan-tuan, kita hok yang dalam perut pun boleh mati, yang luar daripada perut tu anytime boleh mati. Kan? Okey, mana-mana janin yang gugur mati sebelum daripada usia 40 hari, ditiupkan roh, dia tak dianggap manusia. Maksudnya tak dimandikan, tak dikafankan, tak diuruskan apa semualah. Tapi kalau lebih pada 4 bulan tu, apabila sudah ditiupkan roh, ulama bincang tengok adakah dah terbentuk janin, adakah dia sudah ada sifat. Apabila ditiupkan roh, kalau mati dalam perut, di kalangan para ulama dia kata apa?
kita menguruskannya seperti manusia biasa. Tu yang orang tanya, nak kena mandi tak? Nak kena kafan tak? Nak kena salat tak? Bahkan sebahagian ulama kata kalau dah ditiupkan roh, kemudian dah jadi baby, dah ada janin, walaupun janin dah cukup sifat ni, boleh diakikahkan. Diuruskan macam manusia biasa, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan boleh diakikahkan kerana dia sudah menjadi manusia, dah ada roh. Kan? Perbincangan tu berdasarkan apa? Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ke dalamnya roh. Nampak? So hadis ni telah memberikan beberapa pedoman dan panduan untuk para ulama meletakkan hukum. Kan? Kalau sebelum pada tu roh tak ada, mana dia bukan orang, tak payah urus apa. Kan? Tak ada urus apa. Baik. Okey. Kemudian dia sambung. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk malaikat tersebut menulis 4 perkara. Yang pertama, rizqihi, ditulis tentang kadar rezekinya. Maksudnya tuan-tuan, seluruh rezeki yang kita akan dapat, saya dan tuan-tuan, telah tertulis. Jadi bila kita beriman, rezeki telah ditulis, nombor 1, kita tak bimbang lah. Kita tak bimbang. Setengah orang dia bimbang, dia takut nak makan apa. Pasal itu Quran kata jangan bunuh anak kamu. Wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak kamu kerana takut, khasyatan, kerana takut kepada miskin. Quran kata jangan takut. Kan? Bacaan kita mungkin kita kata tak boleh belah kot. Quran kata boleh. Kan? Jangan takut. Nabi SAW sebut jangan bunuh anak kamu kerana takut dia makan daripada makanan kamu. Maksudnya setiap anak yang lahir itu baginya rezeki. Kita pun ada rezeki, tuan-tuan ada rezeki, saya ada rezeki, kita semua ada rezeki. Yang usah hati. Yang pentingnya apa dia? Kita buat yang halal. Nabi SAW sebut tak akan mati satu orang anak Adam selagi mana Allah Ta'ala tidak menyempurnakan rezeki yang telah ditulis ke atasnya, yang sepatutnya dia dapat, yang menjadi hak dia. Allah akan bagi habis tu, baru Allah bagi dia mati. Tuan-tuan dan saya tak akan mati selagi mana ada rezeki yang Allah takdirkan, Allah tulis hak kita belum dapat. Pasal itu Nabi kata jangan ambil jalan yang haram untuk merebut rezeki. Jangan kamu tempuh jalan yang Tuhan larang. Kerana apa? Kerana kalau menjadi hak kamu, kamu akan dapat. Rezeki ni ajaib. Rezeki ni satu benda yang ajaib. Kita tak sangka kata kita nak dapat, kita boleh dapat. Ada orang yang dia sangka dia boleh dapat, dalam genggaman dia tak jadi hak dia. Sebab itu Nabi kata kamu jangan tempuh jalan yang haram. Kalau kamu tempuh jalan yang haram, dia bukan hak kamu, tetap kamu tak akan dapat. Sebab itu setiap kali selepas daripada salat kita akan baca doa ni. Tuan-tuan jangan tinggal doa ni. Doa ni jangan tinggal. Lepas daripada salat, setiap kali lepas sembahyang kita baca Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' zal jad minkal jad. Pendek ya doa ni. Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, ya Tuhanku, la mani', tidak ada orang pihak mana-mana yang boleh menghalang lima a'taita, apa yang kau nak bagi kepada aku. Nabi kata tak ada mana-mana pihak, baik manusia ke, jin ke, siapa ke, tinggi ke, atas ke,
kedudukan apa ke, pihak mana ke. Kalau Tuhan nak bagi, tak ada siapa boleh halang benda tu daripada sampai pada kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kemudian kita sebut dalam doa tu, wala mu'tiya lima mana'ta. Tapi kalau engkau tak bagi, engkau tak mentakdirkan benda itu menjadi hak dan milik aku, tak ada siapa boleh bagi. Nampak dua benda besar. Satu, kalau memang hak kita, tak ada siapa boleh halang. Kalau bukan hak kita, tak ada siapa boleh bagi. Tuan-tuan pegang yang tu, tuan-tuan tak akan risau dan tak akan bimbang. Dia kata kalau hang tak ambil, orang lain ambil. Dia kata kalau hak aku ada. Wala yanfa' zal jad minkal jad. Allah Azza wa Jal, bila dia tulis hak kita, kita akan dapat. Dan ajaibnya rezeki ni, kadang-kadang bacaan kita macam ni, tapi bila dia jadi lain. Boleh jadi kurang, boleh jadi lebih. Sebab itu rezeki urusan Tuhan. Ada orang kadang-kadang dia buat benda yang haram, tak kaya pun. Kadang-kadang dunia dia bermusnah, akhirat dia bermusnah. Kita tanya hang macam kan, kita tanya hang, aku tengok kalut pelik pergi mana? Dia tersibuk kerja. Kan, kalut kerjalah. Dia kata lama hang aku tak nampak mengaji pun, aku tak nampak masjid pun, aku tak mai. Hang duk buat apa? Aku kalut sikit, kerja banyak. Kita pun tanya, kaya dah lah ni. Dak lah juga. Lagi malang tuan-tuan. Kita duk ingat kot dia tinggal akhirat, bolehlah dunia. Dengan dunia tu pun tak boleh. Dah kalut, dah sibuk sangat ni, tentu hang kaya. Dia kata dak lah, kaya pun dak. Sebab tu yang ni rezeki ni pelik. Ada orang dia kata kat nak dia, hang esok kena kerja, kena bagi kerja makan gaji tetap. Kalau tidak hang nak bela anak hang macam mana? Dia yang cakap tu pun buat pendang lah. Mujak anak dia tak kata, pak dulu pencen apa bela kami. Aku pun tak pencen apa, abang ajar kampung ni hidup juga kami lah. Saya kata soal rezeki. Ada satu orang sembang dengan saya semalam. Saya tak kata apalah, ini semua ijtihad masing-masing lah. Dia sehati lah, duduk sembang, dia taklim nikah. Saya kata siapa taklim nikah? Dia kata bakal pak mentua dia tu buat syarat pelik. Saya kata kalau ikut syarat dia, kalau ikut syarat bakal pak mentua hang tu, hang tak kahwin sampai ke sudah. Dia kata hendaklah sesiapa yang menjadi menentu dia telah bekerja dengan kerajaan selama 6 tahun berturut-turut dan telah disahkan jawatan dalam perkhidmatan, tu dia. Dan hendaklah mempunyai rumah yang telah dibeli, dan hendaklah mempunyai kenderaan yang sah, bukan sewa ke apakah, beli, barulah boleh. Saya ingat tua lagu tu yang nak lawan tu. Sebab kawan ni ada kerja meniaga lah sikit-sikit, ada kerja meniaga sikit-sikit, cuma dia tak memenuhi syarat yang pertama, sah jawatan dia. Siapa nak sah jawatan dah meniaga ke diri? Agama ajar kita rezeki. Mungkin barangkali sebahagian, saya juga ada kawan-kawan yang macam tu, sekarang lebih kaya daripada kita. Saya boleh sebut, tuan-tuan mungkin kenal sebahagian sahabat saya kan? Mungkin pengajiannya tidak tinggi, kelulusannya tidak tinggi, qualificationnya tidak tinggi, tetapi Tuhan memberi rezeki kepadanya daripada jalan yang kita tak sangka. Rezeki bukan soal itu semata-mata. Dan kita tak kata juga kita mengaji bukan nak kerja besar-besar. Tak, saya nak sebutnya bagaimana kita hendak memahami rezeki ini. Tawakal dan kita buat apa yang Tuhan suruh dengan jalan yang betul. Kerana Tuhan telah menulisnya sebelum kita lahir lagi. Tapi itu juga kita tak boleh bagi alasan kata apa pun kita nak buat ni Tuhan dah tulis lah kan. Kita pulun tahu mana pun, kalau takat tu takat tak boleh juga, pasal kita tak tahu. Macam tuan-tuan beranak mai, bukan tuan-tuan tahu nak jadi apa. Macam selalu saya kata lah, beranak mai keluar kan, tak ada lagi satu orang mak, dia kata kat pak dia,
Poang anak kita. Awak kerja jabatan tu. Hang tahu mana? Ni tulis belakang telinga. Tak ada. Gabuh-gabuh day pulih anak kita bangun. Awak tengok tanda tu. Tak ada siapa tahu. Anak itu membesar dengan kadar rezeki yang Allah tetapkan, yang Allah tulis pada dia. Dan apa yang Tuhan tentukan ke hadapan adalah rahsia Tuhan. Kita hanya buat apa yang kita disuruh oleh Tuhan, yang lain kita serah kepada Allah. Berapa ramai orang yang selalu saya sebut, sebab kadang-kadang manusia dia tak ada iman tu. Dia mungkin ngaji, dia mungkin semayang, dia mungkin pergi Mekah, tapi main soal rezeki seolah-olah dia tak ada iman bahawa rezeki ni Tuhan tulis. Dia duk suruh hati lah, esok macam mana lah kalau tak ada pencen, macam mana lah kalau tak ada pencen, macam mana lah kalau tak ada pencen. Alhamdulillah lah ada pencen, esok tak payah duk fikir apa dah. Tuan-tuan, dia makan pencen pun tak ada. Dia nak makan pencen tu pun tak ada. Dalam dia duk kalut, alhamdulillah aku ada pencen, alhamdulillah aku tak payah fikir apa, aku dah ada pencen, alhamdulillah. Ada pencen dah, esok aku duk saja makan pencen dia. Bukan takat duk saja makan pencen dia, nak duk saja pun hang tak ada. 55 tak Tuhan bagi rentak sengap dalam jabat. Dia pun kata tengah duk type sorat sengap pi, tengok-tengok sejuk pi dah. Tak ada makan pencen tu, tak ada. Bini dia makan lagi. Tu yang saya cerita kat tuan-tuan, janda mana tu kan, tak ada kerja, 3 pencen. Dia tak kerja apa, tapi dia ada 3 pencen, 3 lelaki. Lelaki nombor 4 ni duk seriau, duk sejuk hangat. Ini cerita betul saya boleh habaq kat tuan-tuan. Duk di mana kawan tu? Sampai ada istilah tak elok lah, makan lelaki kan. Dia menikah dengan lelaki tu ada pencen, cikgu, semua cikgu. Yang latest ni, the current husband ni pun cikgu. Kau tu ke cikgu tu kata apa? Saya okey boleh jadi nombor 4 lah. Pencen yang keempat. Saya tak tahu lah sistem government macam mana, tapi dia ada 3 pencen lah. Artinya rezeki. Pasal tu Nabi bagi tahu, bi arba'in kalimatin bi qatbin rizqi. Rezeki telah ditulis. Ada rezeki kita. Cuma dia soal duduk di kita lah, kita nak pergi cari ataupun tidak. Pasal tu Nabi sebut tentang burung tu. Nabi kata burung tu pun Tuhan tulis rezeki dia, tapi dia keluar daripada sarang dia, terbang pagi dalam keadaan dia lapar, dan dia balik petang dalam keadaan dia kenyang, kerana dia yakin ada rezeki yang Tuhan tulis untuk dia. Keluar dia. Tak kalah kita nak duduk di rumah, malaikat nak main suap nasi kandar, wisakan. Kita duduk tersandar ni, malaikat main, hari ni Tuhan tulis hang makan nasi kandar, bukan mulut aku nak suap. Setengah manusia dia faham macam tu kan? Kita ikhtiar. Selagi mana orang kata apa, patah sayap bertongkat paruh, mundur mengalah tidak sekali. Selagi mana ada langit dan bumi, keluar matahari tiap-tiap pagi, ada rezeki yang Tuhan tetapkan untuk kita. Hari ni pun tuan-tuan, rezeki dah ada. Tak pengar nasi lemak, yang tu tetap dah, nampak? Tak dan keluar pergi kerja dah ada rezeki lah. Siapa kata kena kerja baru ada rezeki? Tuan-tuan duduk saja ni pun saya lagi makan free. Silap hari bulan boleh buat balik ke atas. Wa ajali, nombor 2 yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah tulis ajalnya, wa amalihi, dan juga amalannya. Tuhan telah tulis rezekinya, Tuhan telah tulis ajalnya, Tuhan telah tulis amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, Tuhan juga telah tulis sama ada dia bahagia, syaqiyun, sama ada dia celaka, sengsara, binasa, ataupun sa'id, dia bahagia. Kemudian Nabi sambung, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, sesungguhnya salah seorang daripada kamu ketika hidup, sepanjang kehidupan dia melakukan amalan ahli syurga, dia hidup dengan ketaatan dan kepatuhan, dia melakukan ibadah kepada Allah, sehingga jarak di antara dia dan syurga hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehinggalah dia dengan apa?
dengan dengan syurga ni, jarak di antara dia dengan syurga ini zira' sehasta. Dia sepanjang kehidupan dia, sepanjang umur dia, dia melakukan amalan ahli syurga. Dia salat, dia puasa, dia bayar zakat, dia baguslah. Hatta yakunu bainahu wa bainaha, sehingga jarak di antara dia dengan dia nak masuk syurga tu zira', satu hasta lagi masuk. Punya dekat tu, punya hampir tu, sikit lagi nak masuk. Kan? Pasal tu kita kadang-kadang soal tak, benda kalau tak jadi hak kita lagi tak. Pasal tu kita tak jamin satu orang. Kita tengok satu orang bagus, sembahyang apa semua kan, alim, wara', baca Quran, mayang dua, orang lain semua balik lepas subuh, dia kita main lohok tak balik-balik lagi. Kita haji, dia pakai baju tadi, dia dah saya tak balik ni, baca Quran tak berhenti. Katalah dia ni mati, kita nak kata apa pun kita tak kata confirm syurga. Kita akan kata mudah-mudahan saya duk nampak dia ni orang saleh, orang bagus. Zahirnya saya nampak dia orang bagus, orang beriman, tapi saya tak tahu kesudahan dia di sisi Tuhan. Sebab itu ahli sunnati wal jamaah tidak menjamin, tidak memastikan sesiapa pun sebagai ahli syurga, melainkan orang yang telah dipastikan oleh Nabi. Kalau tuan-tuan tanya saya, Abu Bakar duduk mana ustaz? Syurga. Umar duduk mana ustaz? Syurga. Ali duduk mana ustaz? Syurga. Uthman syurga. Abdul Rahman bin Auf syurga. Talhah bin Ubaidillah syurga. Zubair ibn al-Awwam syurga. Sa'id bin Zaid syurga. Yang tu saya berani cakap. Kalau tuan-tuan tanya Abu Bakar kot kampung Guak ni, tu saya tak tahu. Bakar kot kampung kita saya tak tahu. Umar kot kampung tuan-tuan saya tak tahu. Dia tahu Umar macam mana ustaz? Umar mana? Umar Al-Khattab syurga. Tapi kalau Umar Banat saya tak tahu. Tapi ustaz takkan tak tahu macam Allah bagi ustaz. Oi, sedekah tak berhenti. Ni tanah ni baru wakaf pula. Mayang pi di rumah tanya lah bini dia, mana laki hang? Masjid. Mana laki hang? Masjid. Mana laki hang? Masjid. Tengok-tengok betul masjid. Dia pergi buat masjid lain. Baru ya dah orang di masjid. Berapa dah masjid? 4 dah ustaz. Oh, jenuh tahiyatul masjid. Tapi tu pun kita kata tak ada siapa yang pasti. Terkawan ni Nabi kata selangkah lagi, sehasta lagi nak masuk. Tergeleceh. Apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab, telah mendahului ke atasnya tulisan dan ketetapan Allah. Maka dia, maksudnya walaupun dia buat amalan ahli syurga, tapi ketetapan dia ahli neraka. Dia tu ahli neraka. Walaupun dia buat amalan ahli syurga, tapi dia tu ahli neraka. Apa yang berlaku? Fayamalu bi'amali ahlina. Sebelum dia mati tu, dia telah buat satu amalan ahli neraka. Dia telah buat satu dosa, menyebabkan apa? Dia mati masuk neraka. Itu dia tuan-tuan. Don't overconfident. Pasal itu saya kata dekat tuan-tuan, apa yang tuan-tuan berada sekarang tak ada jaminan tuan-tuan juga akan sudahkan hidup tuan-tuan di atas apa yang tuan-tuan ada sekarang. Istiqamah. Sebab itu kata para ulama, sebesar-besar keramat, ulama kata sebesar-besar karamah ialah istiqamah. Istiqamah. Sebab itu Nabi kata innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya yang menentukan keseluruhan amalan kita, kehidupan kita, bukanlah amalan yang awal, tetapi amalan yang terakhir. Sebab itu Nabi kata bila Allah Ta'ala sayang pada satu orang hamba, Allah Ta'ala cinta pada satu orang hamba, Allah Ta'ala akan membuka satu jalan untuk dia buat satu amalan yang baik sebelum dia mati. Allah Ta'ala akan buka hidayah untuk dia buat satu amalan yang baik sebelum dia mati. Dia mati di atas husnul khatimah. So kita nak kena berjuang ni tuan-tuan sampai saat terakhir. Tuan-tuan jangan duk sangka. Ada satu orang masa dia tak boleh berjalan, masa dia sakit,
Masa dia duduk atas kerusi, dia main masjid. Lepas tu siapa pergi ubat tak tahu, dia sapu boleh berjalan. Tuang terus. Dia kata aku tengok hang dulu duk main masjid. Dia kata dulu aku sakit lutut, aku mayang ke atas kerusi, siapa bagi ubat apa tak, aku sapu lega. Aku tak pergi dah masjid, aku pergi tempat lain pula. Kita pun kata apa? Lebih baik dia sakit itu. Manusia istiqamah. Banyak orang permula pasal tu doa yang Nabi baca banyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub. Lepas subuh baca ya muqallibal qulub. Habis setiap kali sembahyang ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Pasal kita tak tahu tuan-tuan apa kesudahan kita. Yang tu yang Nabi SAW sebut. Kemudian fayadkhuluha, dia masuk neraka. Musnah habis hak yang dia buat baik tu. Kalau kita nak baca hadis banyak, satu orang yang dia pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Perang betul-betul perang ni. Tahu dia mati masuk neraka. Pasal apa? Sebab sebelum dia mati, dia luka sini, dia luka sini, dia luka sini, dia tak tahan luka tu, dia ambil pedang dia tikam, dia mati bunuh diri. Permulaan dia cantik dah, tapi pengakhiran dia buruk. So itu kita tak boleh jamin, kan? Baik. Kemudian kita sambung. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Kemudian Nabi kata ada orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehinggalah jarak di antara dia dengan neraka illa zira'. Kan kita duduk dengar zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya dekat dah dia nak masuk neraka ni. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Tetapi takdir Allah mendahului kehidupan dan ketetapan dia melakukan satu amalan ahli syurga, menyebabkan tak jadi dia masuk neraka, dia masuk ke dalam syurga. Saya ambil satu, sebelum saya nak tangguh kelas ni, saya nak bawa kepada tuan-tuan satu perbincangan di kalangan para ulama. Baik, pertama ambil satu ya, nanti kita sambung next kelas. Kita nak ambil tentang umur. Pasal dalam hadis ni dia kata Allah Ta'ala telah tulis ajal. Ajal saya dengan ajal tuan-tuan ni dah tetap dah. Cuma saya dengan tuan-tuan tak tahulah. Kalau tahu senang. Kata Haji sihat ada 2 bulan senang. Kalau kita boleh bersembang lagu tu di kedai kopi senang. Haji tak larat Tak larat pun kalau tengok dalam tulisan tu ada 3 kali raya clear. Pasal kita tak tahu. Pasal tu tuan-tuan jangan duk pelik. Hari ni duk bersembang dengan dia, pagi duk bersembang dengan dia, petang kita pergi munyu. Pipi tengok dia pun mati. Pagi tadi duk bergelak dengan aku, mati dah. Tak ada siapa boleh jadi. Saya kata dalam perut yang dalam perut tu pun tak tentu nak keluar. Tambah yang dah keluar duk main duk melewat kok jalan ni lagi tak tentu. Mari kita tengok. Pertama, kalau kita tengok hadis yang Nabi sebut tadi tulis ajal dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain, apa point dia? Umur fik. Tak ada perubahan. Tapi nanti dulu. Kita tengok satu. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebut, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-A'raf ayat 34. Al-A'raf 34. Tuan-tuan balik tengok. Quran kata fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Quran kata fa idza jaa ajaluhum, apabila telah sampai kepada mereka ajal ketetapan umur mereka, la yastakhirun, tidak dilambatkan, sa'atun, walaupun 1 saat, wala yastaqdimun, dan tidak akan dilambatkan walaupun sesaat. Ayat Al-A'raf 34 bagi tahu sampai on time mati. 1 saat tak delay, 1 saat tak awal. Malaikat kalau mai tuan-tuan tak payah tanya, tu cukup masa. Awal 5 minit dah. Dia sampai tu bismillah tu, assalamualaikum tu, pakai jalan. Cek balik tengok betul. Kau ada sejam 2 dah. Okey. Tapi ada beberapa hadis yang kalau kita tengok,
yang menunjukkan bahawa berlaku perubahan. Artinya apa? Boleh bertambah dan boleh berkurang. Hadis yang kita baca dengan Al-A'raf 34 tu, kalau kita baca sepintas lalu, fit, firm, putus. Takat tu, takat tu. Tak ada awal, tak ada lewat. Tapi kalau kita tengoklah hadis-hadis yang lain, pasal itu kita kena jama', kita kena kumpul, kolektif hadis-hadis ni, baru kita boleh buat satu kesimpulan yang lengkap. Kalau baca hadis ni, contoh satu hadis, la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidul fil umur illa al-bir. Siapa yang dengar hadis ni pulun tuan. Doa boleh ubah takdir. Kebaikan boleh menambah umur. Nabi kata, siapa yang doa, hak buruk boleh jadi baik. Ada benda buruk nak kena dekat dia, dia doa-doa, benda tu boleh tukar jadi baik. Satu lagi, orang yang umur dia pendek, dekat dah nak mati, dia rajin sedekah, dia rajin bagi buat baik, Tuhan delay bagi panjang sikit. Hadis ni menunjukkan bahawa dilewatkan. Mukhalafah dia apa? Kalau jahat, kalau kedekut, dia jadi pendek. Siapa yang kedekut tu, biar pergi kat dia tuan-tuan, umur dia pendek. Kawan kita tak pernah belanja, tiba-tiba dia pergi belanja pagi tu. Dia pelik hang tak pernah bayar. Siapa pagi ni hang bayar? Aku takut mati awal. Bagus. Artinya dia faham aku lah tadi. Yang kedua, Nabi kata, siapa, Anas bin Malik cerita, siapa yang nak panjang umur, hendaklah dia sambung silaturahim. Artinya kalau umur dia 30, mungkin dia akan jadi 40 kalau dia pergi sambung silaturahim. Kalau dia pergi kerat, mungkin jadi pendek. Anas kata, aku dengar Nabi sebut macam tu. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang boleh kita faham daripada hadis ni? Panjanglah. Cuma saya nak ambil satu ya. Kalau kita nak bahas tu dia panjang. Apa maksud tambah korang tu? Satu. Boleh pilih lagi ikut sikit. Satu, dia tak tambah masa tu. 60 tetap 60. Dia tak lewat dan dia tak lambat. Cuma yang Nabi sebut panjang, pendek, tambah korang, keberkatan. 60 tahun si A dengan 60 tahun si B mungkin on paper dia ni 60, kawan ni 60. On paper sama, tapi berkat tak sama. Tuan-tuan cuba tengok. Cuba tengok parti. Kawan tuan-tuan umur lebih kurang yang tuan-tuan, dia duk buat apa? Ngaji tak dan, mayang pun tak dan, apa pun tak dan, umrah sekali tak pi, haji pun tak pernah pi, kan? Sibuk tak ketawa lah. Kita duk tanya, tak dan, duk tak dan situ lah. Tapi kehidupan dia lebih kurang kita. Kita alhamdulillah. Nampak? Masa mungkin 24 jam, dia 24 jam, kita 24 jam. Dia pun sehari, kita pun sehari. Dia seminggu 7 hari, kita seminggu 7 hari. Tapi kita telefon, hang duk mana? Duk Kangak. Hang hari apa? Aku hari Jumaat. Oh, aku baru Rabu. Dah. Dia tak lagu tu. Kalau dia Jumaat, kita pun Jumaat. Kalau dia Sabtu, kita pun Sabtu. Kalau esok Isnin, kita pun Isnin. Tapi tuan-tuan tengok, kehidupan dia mungkin tak sama kehidupan kita. Soal berkat. Jadi yang tambah itu barakah. Macam rezeki, kawan tu ada RM50 yang berkat. Tak sama RM50 yang berkat dengan RM50 yang tak berkat. Kita mengaji ekonomi, RM1 kalau tambah RM1 dia jadi RM2. Kalau pergi sedekah RM1 dia akan jadi RM1. Itu ekonomi. Tapi agama dia tak ajak macam tu. 2 tolak 1 boleh jadi 10. Kita ada RM2, kita pergi sedekah RM1. Kalau ikut sipir matematik, kita akan tinggal RM1. Tapi kalau sipir agama, boleh jadi RM10 balik ke hang. Pasal itu agama diajak, bukan kita tak baca, hang ni apalah, duk elok-elok duit pergi sedekah. Kan dah berkurang. Matematik kata kurang. Tapi agama kata tambah. Itu soal tu kita tak nampak. Baik, yang kedua, dalam hadis ni juga menunjukkan apa? Soal ajal rezeki yang Tuhan tulis ni, kita sendiri tak tahu tambah ke kurang. Tuan-tuan tahu tak tambah ke kurang? Tak tahu. Macam tu, sebab tu saya selalu kata kalau kita sembang,
Haji sihat? Patut matilah Jumaat lepas ni. Pi bagi kat masjid 300 suruh bayar bil api, Tuhan tambah lagi 2 bulan, alhamdulillah. Kul sembang kita kira kemah. Kita pun bagi suruh kat Kenuri. Apa haji ni kat Kenuri? Bila? Bulan depan. Kalau ikut tak dan, tapi tak apa saya pergi sedekah ikut tambah sikit lagi dan ikut pi. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Termasuk malaikat yang tulis tu pun dia tak tahu. Pasal tu ulama kata yang bertambah itu pada catatan malaikat. Contoh macam ni ya. Di sisi Allah umur kita 70. Tapi di sisi yang malaikat tulis tu 40. Dia jadi macam mana? Okey. Sepatutnya kalau ikut catatan malaikat kita mati umur 40. Tapi pasal apa boleh pergi 70? Pasal Tuhan takdirkan kita buat benda baik. Soalan saya, siapa yang takdirkan kita buat baik? Allah. Siapa yang menjadi punca kita ditambah amalan tu? Allah. Siapa yang menjadi sebab kita ditambah umur tu? Ketentuan Allah. Akhirnya tetap balik kepada ketentuan Allah. Jadi sebab itu hadirin mukminin, bila Tuhan rahsiakan ajal, Tuhan rahsiakan rezeki, apa manfaat untuk kita? Kita akan berjuang dengan sehabis baik. Tapi kalau Tuhan habaq siap-siap, salah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ambil manfaat tu, tuan-tuan pegang hadis ni, nanti kita sambung insya-Allah kalau ada rezeki, ada masa pada kuliah yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.